Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 15 Februari 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Tuh. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia Brunei sepakat laksana VTL. Teruskan rundingan muktamadkan cadangan projek Lebuh Raya Trans Borneo. RUU tukar gelaran Ketua Menteri kepada Premier diluluskan DUN Sarawak. Kami mulakan dengan berita baik ini. Malaysia dan Brunei secara dasarnya bersetuju untuk melaksanakan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara dan darat antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata prosedur operasi standard SOP VTL tersebut akan diteliti kementerian berkaitan agar ia dapat dilaksana dengan kadar segera. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan empat mata dengan Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman. Cadangan yang telah dipersetujui untuk VTL udara melibatkan penerbangan sebanyak 4 kali seminggu antara Malaysia dan Brunei. Baru berjumpa dengan warga Malaysia di Brunei. Setengah daripada mereka dah tak balik dah 2 tahun dah. Tak dapat balik because sempadan ditutup. Jadi dengan VTL ni disegerakan, maka mereka bolehlah balik ke Malaysia. Malah dari segi industri pelancongan pun dapat kita buka antara Malaysia dan Brunei. Sebab itu saya kata sama ada darat ataupun laut ataupun udara sekalipun. Jadi kalau ditanya saya bila, kalau boleh immediate kita nak buka. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkannya dalam sidang media di Bandar Seri Begawan. Jelas beliau pihaknya mahu supaya VTL udara dan darat berjalan serentak bagi memudahkan urusan rentas sempadan rakyat di kedua-dua negara. Sebelum ini VTL telah dimulakan antara Malaysia dan Singapura. Persetujuan juga telah dicapai supaya VTL turut dilaksana dengan Indonesia. Turut dipersetujui dalam pertemuan itu pengiktirafan MySejahtera dan aplikasi pengawasan penularan wabak COVID-19 Brunei yang dikenali sebagai BruHealth. Datuk Seri Ismail Sabri berkata penggunaan dan integrasi sistem itu penting bagi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan rakyat antara kedua-dua negara. Malaysia. Kita dah ada vaksin plus booster. Kita akan masukkan dalam MySejahtera. Bila kita sampai sini, dia check kita punya sejahtera, imbas MySejahtera, clear, kita dah dapat vaksin di Malaysia, dah komplit. Jadi boleh lepaskan. Begitu juga dengan rakyat Brunei yang nak pergi ke Malaysia. Dalam BruHealth ada masukkan 2 perkara dah vaksin semua, booster ditunjuk di Malaysia, dan dia pun kita lepas mereka masuk. Jadi timbal balas ini yang kita persetujui. Dua-dua boleh digunakan. Untuk itu, Perdana Menteri meminta Kementerian Kesihatan meneliti perkara berkaitan supaya pelaksanaannya dapat disegerakan. Ia termasuk cadangan supaya kedua-dua aplikasi tersebut boleh mengimbas kod QR antara satu sama lain. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah menyambut baik pelaksanaan VTL Malaysia Brunei dan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi. Titah baginda inisiatif berkenaan penting dalam merancangkan semula pergerakan rentas sempadan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi antara kedua-dua negara. Alhamdulillah, kedua negara kita terus berganding bahu
dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Beta menyambut baik perundingan dengan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi COVID-19 dan penubuhan laluan perjalanan lengkap vaksin bagi melancarkan semula pergerakan rentas sempadan. Sultan Hassanal bertitah dalam majlis santapan sempena lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri ke Brunei. Baginda turut mengalu-alukan Kuala Lumpur menjadi tuan rumah rundingan pimpinan tahunan ALC ke-24. Ini pula berhubung projek lebuh raya Trans Borneo Malaysia Brunei. Jelas Perdana Menteri pembinaan bagi fasa 1 projek berkenaan kini berada pada tahap 77%, manakala fasa 2 akan melibatkan Brunei menerusi 2 segmen. Iaitu segmen 1, naik taraf dan membina semula laluan jajaran dari persimpangan Kuala Baram di Miri ke CIQ Sungai Tujuh di Kuala Belait. Ada missing link sepanjang 5 km dan dijangka projek ini akan bermula pada tahun 2023. Segmen kedua yang melibatkan Brunei ini juga pembinaan jalan baru dan naik taraf jalan sedia ada sepanjang 74 km melalui Limbang dan Lawas dalam proses pengambilan tanah yang dijangka siap dalam masa 48 bulan. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, pelaksanaan kedua-dua projek tersebut akan memperkemas kesaling hubungan antara Malaysia dan Brunei. Lebuh raya Trans Borneo merupakan sistem rangkaian jalan raya utama yang menghubungkan Sarawak, Sabah dan Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan Filipina juga mencapai kata sepakat untuk saling mengiktiraf sijil vaksinasi COVID-19 secara timbal balas. Kementerian Luar menerusi kenyataannya memaklumkan pengembara Malaysia kini dibenar memasuki negara itu dengan menunjukkan bukti sijil vaksinasi lengkap dalam MySejahtera. Manakala pengembara dari Filipina dibenar memasuki Malaysia dengan sijil vaksinasi lengkap dalam Vaccert PH. Persetujuan yang dicapai ini turut membolehkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila membantu 7 rakyat Malaysia yang terkandas di lapangan terbang antarabangsa Ninoy Aquino sejak 13 Februari lalu atas tujuan rasmi. Kedua-dua pihak juga sepakat meneruskan kerjasama ke arah verifikasi ketulinan sijil vaksinasi COVID-19 secara dalam talian dengan lebih selamat dan terjamin. Dewan Undangan Negeri Sarawak meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 yang membenarkan gelaran jawatan Ketua Menteri ditukar kepada Premier. RUU tersebut diluluskan dengan majoriti lebih 2/3 ahli Dewan memberi sokongan. RUU yang dibentang Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah meraih sokongan 67 ahli Dewan, manakala 6 lagi menentang. Datuk Seri Abdul Karim berkata pindaan itu seiring pindaan Perlembagaan Persekutuan yang berkuat kuasa minggu lalu. Ketika menjelaskan penggunaan Premier bagi menggantikan Ketua Menteri di bawah Perkara 6/3 Perlembagaan Sarawak, beliau menjelaskan ia sama seperti yang diamalkan oleh negara-negara Commonwealth lain. Turut dicadangkan pindaan pada Perkara 7A bagi menukar gelaran jawatan Menteri Muda kepada Timbalan Menteri. Pemain industri ternakan ayam diberi tempoh 4 bulan untuk memaksimumkan semula kapasiti pengeluaran seperti sedia kala. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, langkah ini dibuat susulan pemberian subsidi 60 sen sekilogram ayam kepada penternak telah berkuat kuasa pada 5 Februari lalu.
Ya, kita perlu kerjasama dari pihak industri. Antara faktor ia adalah kenaikan harga dedak dan kerajaan telah menyahut seruan pihak industri untuk menampung kos dedak. Sebab itu kita subsidikan 60 sen harga ayam itu bagi menampung kenaikan harga dedak yang dialami oleh pihak industri. So, sebab itu kita katakan bahawa kita minta agar pihak industri ini memaksimalkan kapasiti pengeluaran mereka dan mengembalikan bekalan ini stabil seperti sedia kala. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Penubuhan Pasukan Sokongan Tindak Balas Kecemasan FAMA dan penyampaian watikah pelantikan Pegawai Bersekutu Angkatan Pertahanan Awam di Port Dickson. Bidang pertanian negara kini melalui beberapa siri transformasi bagi meningkatkan pengeluaran dan produktiviti. Usaha tersebut dilihat menerusi permodenan dan pertanian pintar sekaligus berupaya memantapkan rantaian nilai agro makanan. Adiliyah Habibullah ada perincian lanjut. Kita tak banyak kat Malaysia, jadi kalau kita aplikasikan teknologi arboris ataupun tree climbing untuk melakukan pruning amat sesuai untuk kawasan kita. Teknologi dalam pertanian ini sangat luas. Penggunaan dia bukan sahaja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Dapat banyak manfaat yang kita peroleh daripada teknologi pertanian. Antaranya, kita dapat menjimatkan kos bayaran kepada pekerja. Dasar sekuriti makanan negara yang lebih holistik dan mampan dirangka bagi memperkukuh sekuriti makanan di semua peringkat rantaian makanan. Agenda pembangunan sektor agro makanan kini ditumpukan dengan pengaplikasian pertanian pintar menerusi teknologi revolusi perindustrian keempat. Di mana kita mengimplement ataupun mengadakan ataupun kita menyarankan untuk smart farming. Dekat sini yang dekat sini adalah seperti penggunaan IoT, ya, big data, so that all the information and semuanya di hujung jari. So if anything changes, ya, contoh kalau lawan berlaku lah kemarau, drought, kan, so dia ada sensor yang akan detect there is a change in temperature and lack of water, so that dia akan overcome the problem dengan cara je lah. Penggunaan pertanian pintar seperti Internet of Things, penggunaan drone, robotik, sensor dengan pengairan automatik, satelit, teknologi pendigitalan, mekanisasi dan automasi dan sebagainya sebenarnya boleh menangani pelbagai isu seperti serangan rosak, penyakit dan juga perubahan persekitaran dan iklim dan juga mampu mengawal dan mitigasi dalam kawalan kematian ternakan dan juga cabaran struktur yang dialami oleh petani. Walau bagaimanapun, pelbagai pihak seharusnya memainkan peranan bagi memastikan pemain industri menjalankan penanaman secara cekap, efisien dan menjamin pengeluaran domestik bersesuaian dengan lokaliti. Bagi kawasan-kawasan luar bandar ataupun kawasan area yang macam mungkin tak berapa, inilah peranannya. Peranan di mana mungkin ada kerajaan negeri ataupun pihak swasta yang akan collaborate supaya dia boleh membuat dari segi membantu petani ini. Dari segi sewaan, kita nak pastikan there is a continuity. Semua information sampai kepada growers. Kita tak nak halfway. Kena ada ketelusan di sini daripada atas hingga bawah supaya peluang diberi semata pada growers kat bawah. Sektor agro makanan kini penting untuk difokuskan susulan peningkatan urbanisasi, perubahan iklim dan tekanan demografi. Memperluaskan adaptasi teknologi merupakan antara satu usaha bagi meningkatkan kemampanan sektor tersebut. Ia bagi memastikan kesinambungan bekalan makanan negara pada setiap masa, khususnya bagi menghadapi situasi di luar jangka. Adiliyah Habibullah, Berita RTM. Mencecah usia 17 tahun, Maritim Malaysia terus diperkasa dengan penambahan aset. Paparannya seketika nanti.
Baik, 200 juta ringgit peruntukan tambahan diluluskan menerusi skim pembiayaan informal SPIN bagi membantu usahawan mikro yang terjejas akibat COVID-19 dan musibah banjir. Ini menjadikan keseluruhan bantuan SPIN berjumlah 400 juta ringgit yang akan mula diagih kepada penerima bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medek Tan Sri Noh Omar berkata, bantuan tersebut memberi manfaat kepada 13,600 usahawan terkesan. Dia membantu usahawan yang kena COVID, tetapi juga usahawan yang kena banjir. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa usahawan-usahawan yang terlibat, usahawan mikro, yang terlibat dalam banjir akan diberi one-off RM3,000. One-off RM3,000. Kemudian usahawan-usahawan IKS yang mana terlibat dalam banjir akan diberikan pinjaman maksimum hingga RM100,000 tanpa apa-apa cagaran dan diberikan pula moratorium selama 1 tahun. Fokus bantuan tertumpu kepada peniaga kecil yang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, tidak memiliki lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan dan mereka yang berniaga di rumah. Beliau berkata demikian selepas penyerahan peralatan sekolah kepada 200 pelajar di sekitar Johor Bahru menerusi program Kembali ke Sekolah Uda Holding Berhad. ...37 pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan institusi menerima geran bantuan keuangan perkeso melibatkan peruntukan keseluruhan RM3.57 juta. Geran berkenaan bertujuan melaksana inisiatif berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP selaras Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berharap dana tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksana sasaran 639 program KKP sepanjang tahun ini. Pada tahun ini sahaja, sebanyak 37 NGO dan institusi telah dipilih untuk menerima manfaat bagi melaksanakan sebanyak 639 program berkaitan dengan KKP. Saya berharap agar semua NGO dan institusi yang menerima bantuan kewangan yang disalurkan oleh PKSU ini dapat menguruskan dana tersebut dengan sebaiknya. Tahun lalu, Perkeso menerima 56,990 laporan kes kemalangan meliputi kemalangan industri dan kemalangan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran tersebut di Ibu Negara. Turut hadir Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad dan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Zaili Dolah. Pekerja tempatan perlu diberi keutamaan dalam pelaksanaan gaji minimum baharu. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Barjoyai Bardai berpandangan langkah itu akan meningkatkan perlindungan dan memastikan warga tempatan menikmati kehidupan lebih baik di sebalik cabaran ekonomi. Jelasnya perlu ada kaedah atau peraturan tertentu untuk menetapkan kadar gaji minimum bagi pekerja tempatan dan pekerja asing. Kita sebenarnya kerja di Malaysia ni kita tak boleh bandingkan gaji kita dengan gaji pekerja asing. Pekerja asing walaupun dia dapat gaji 1,000, dia dapat rumah free, kadang-kadang makan pun free. Dan kepada dia kos sara hidup dia adalah berbeza dengan pekerja tempatan. Turut senada Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF Datuk Syamsuddin Bardan, tegasnya kadar gaji minimum baharu akan lebih menguntungkan pekerja asing dan tidak sesuai dilaksanakan buat masa ini berikutan operasi perniagaan masih belum pulih sepenuhnya. Jadi kalau syarikat memerlukan subsidi untuk bernafas, syarikat memerlukan subsidi untuk terus beroperasi. Itu pun mereka masih tercungap-cungap. Apalagi kalau dibebankan dengan peningkatan gaji minimum. Ya. Jadi macam Prof kata tadi,
kesannya adalah mungkin akan banyak lagi syarikat akan gulung tikar. Pengerusi Majlis Profesor Negara MPN, Datuk Dr. Radwan Cik Ros pula berpandangan menuju ke arah negara maju, majikan perlu melabur dalam bidang teknologi untuk mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. So sampai masanya umpamanya kalaupun ada subsidi, bantuan, intervensi daripada kerajaan, mesti dalam berupa untuk meningkatkan keupayaan organisasi untuk graduate, untuk berpindah daripada kebergantungan kepada pekerja-pekerja semi-skill, unskill kepada lebih teknologi dan juga inovasi. Kesemua mereka berkata demikian dalam forum gaji minimum di Malaysia, apa kesudahannya anjuran MPN. Bersama berita perdana, aset maritim Malaysia seperti kapal dan helikopter akan ditambah bagi memperkasa agensi berkenaan. Ini memandangkan terdapat kapal sedia ada yang sudah berusia lebih 30 tahun. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan menggesa syarikat yang dipertanggungjawabkan menyediakan kapal itu dalam tempoh terdekat. Ya, sebelum ini kontrak telah diberikan kepada sebuah syarikat yang sepatutnya siap 2 tahun lepas, namun terlewat kerana ketidakmampuan syarikat berkenaan. Dalam perancangan Kementerian Dalam Negeri adalah untuk memastikan segala aset yang diperlukan itu dapat kita perolehi dengan secepat mungkin kerana ia boleh membantu dari segi untuk menyelamatkan negara daripada pencerobohan oleh mereka yang melakukan jenayah-jenayah yang terancang. Beliau ditemui pada sambutan Hari Ulang Tahun APMM ke-17 yang diadakan di atas KM Arau di kedudukan 30 Batu Nautika dari Pusat Hidrografi Nasional. Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-17 kepada seluruh warga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Sebagai agensi penguatkuasaan barisan hadapan perairan negara, Maritim Malaysia mempunyai peranan yang amat besar dalam menguatkuasakan undang-undang dan menerajui operasi mencari dan menyelamat di zon maritim negara. Saya percaya APMM komited dan serius melaksanakan tanggungjawab dan amanah bagi memastikan perairan negara sentiasa selamat, aman dan sejahtera. Harapan saya, Maritim Malaysia kekal cemerlang demi keselamatan dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Selamat ulang tahun dan terima kasih APMM. Baik, seperti biasa tugas kami disambung penyampai edisi sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Myanmar tarik diri kejuaraan AFF bawah 23 tahun. Pemain utama bergu badminton positif COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Aksi kejuaraan AFF bawah 23 tahun di Kemboja. Perlawanan pertama kumpulan B melibatkan pasukan kebangsaan menentang Myanmar petang tadi terpaksa dibatalkan. Ia susulan terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan pemain Myanmar. Pembatalan turut dibuat sebagai langkah pencegahan penularan wabak sepanjang kejohanan berlangsung. Dalam pada itu, Persekutuan Bola Sepak ASEAN telah dimaklumkan mengenai hasrat Myanmar untuk tarik diri daripada kejohanan tersebut. Menurut penganjur, jadual perlawanan akan disusun semula dan bakal diumumkan tidak lama lagi. Kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022. Pemain bergu utama M. Tinah didapati positif COVID-19. Keputusan ujian saringan itu diperoleh 2 jam sebelum aksi pertama bermula.
Perkara itu dikongsi Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi kenyataan di Facebook. Pemain berusia 24 tahun itu dikesan tidak mempunyai gejala. Ketika ini, beliau menjalani perintah pengasingan diri mengikut protokol kuarantin Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Rakannya Perlitan yang juga kontak rapat disahkan negatif jangkitan berdasarkan ujian RT-PCR. Aksi BATC 2022 petang tadi menyaksikan Malaysia berjaya menang 3 daripada 5 perlawanan. Dalam aksi pertama menentang petang tadi, wakil perseorangan wanita negara S. Kisona terpaksa akur selepas tewas straight set ke atas pemain Jepun Natsuki Nidaira. Dalam perlawanan berkenaan, Kisona ditundukkan 12-21, 16-21. Nidaira bermula garang dengan berjaya menjarakkan 7 mata di depan Kisona sehingga menemui mata ke-11. Momentum diteruskan wakil Jepun berkenaan dengan mendahului set pertama. Kisona cuba bangkit pada set kedua dengan banyak menggunakan taktik serangan pantas sehingga mendahului pertengahan set kedua. Dominasi itu bagaimanapun tidak bertahan lama selepas Nidaira bangkit dan menundukkannya. Nasib sama turut diterima seorang lagi pemain negara, Yeon Ki-juan. Beliau ditundukkan pemain Jepun, Gunji Riko, menerusi straight set 21-17, 21-6. Malaysia kembali mengukir senyuman apabila pemain muda perseorangan wanita negara Siti Nursyuhaini Azman berjaya menundukkan pemain negara Matahari Terbit. Kejayaan menewaskan Hina Aikechi itu sekaligus mengurangkan defisit mata 1-2. Set pertama menyaksikan Malaysia mendahului 21-16. Momentum sama diteruskan pada set kedua dengan kejayaan 22-20. Momentum kemenangan berterusan dengan kejayaan pasangan beregu Perlitan bersama Valerie Xiao yang menggantikan Tinah menang 24-22, 21-18. Kejayaan turut diraih pasangan Anna Cheong Teo Mi Jing yang menundukkan Hina Aikechi Riko Gunji 21-12, 21-5. Jaguh perseorangan lelaki negara Lee Zijia akan dibimbing jurulatih kebangsaan Indra Wijaya bagi meneruskan kerjaya badmintonnya sebagai pemain profesional. Latihan akan dijalankan menerusi kelab badminton Lee Zijia yang baru diluluskan penubuhannya. Perkara itu disahkan Timbalan Menteri Belia dan Sukan T. Lian Ke melalui hantaran di Facebook. Proses dokumentasi dilaksana dengan bantuan Kementerian Belia dan Sukan untuk mendapatkan khidmat Indra yang tamat kontrak dengan BM hujung bulan depan. Ketika ini, karier Zijia selaku pemain profesional solo diurus kakaknya. Dua atlet Olimpik negara dipertaruhkan dalam aksi kejohanan Portugal GP pusingan kedua di Lisbon, Portugal. Pasukan pelayaran itu bakal berentap pada aksi yang dijadual berlangsung Sabtu ini hingga 23 Februari. Skuad negara diwakili Khairul Nizam Effendi dan Nur Shazrin Muhammad Latif. Mereka dijadual menyertai acara kelas Laser Standard. Mereka berlepas ke Lisbon pagi tadi turut menemani jurulatih skuad Hafizi Rosli. Selepas aksi GP pusingan kedua, mereka akan ke Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu bagi kejohanan pelayaran Asia yang dijadual berlangsung 27 Februari hingga 6 Mac. Pada kejohanan ujian pertama Piala Emas Liga Pelayaran di Switzerland tahun lalu, skuad pelayaran negara berjaya menaiki podium menerusi pingat gangsa. Bekas jaguh baling tukul besi kebangsaan dan pemenang pingat emas Sukan C 2 kali Shamrat Singh meninggal dunia. Mendiang menghembuskan nafas terakhir pada usia 66 tahun. Perkara itu dimaklumkan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan menerusi ucapan di Twitter. Beliau dilapor meninggal dunia di kediamannya di Sungai Buloh pagi tadi. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turut mengucapkan takziah atas pemergian berkenaan. Mendiang Shamrat berjaya mengharumkan nama negara dengan mengungguli saingan di Sukan C Filipina pada 1981 dan Sukan C Singapura pada 1983. Sedari edisi Sukan 15 Februari 2022 melabuhkan tirainya. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua.
Baik, hashtag malam ini kami kongsikan cara orang berpengalaman atau perkataan yang lebih mudah, otai. Ya, kerana orang lama atau otai inilah sebenarnya banyak ilmu atau petua yang mungkin kita tidak terfikir. Betul. Seperti yang dilakukan oleh seorang nenek ini dalam segmen hashtag. Kita saksikan. Ya, kalau hendak memancing, peralatan asas sudah tentulah joran, mata kail dan umpan. Dan lain pula kemahiran memancing yang ditunjukkan seorang nenek ini yang berjaya mencuri perhatian ramai. Apa tidaknya, dia hanya menggunakan tepung gandum dan botol plastik beserta tali untuk menangkap ikan. Aksi bersahaja nenek ini yang dikongsi Mat Serap 1 di platform TikTok berjaya meraih lebih 5 juta tontonan. Ini pula mengenai drama bersiri Korea Squid Game yang tular seantero dunia pada tahun lepas. Penangan drama berkenaan telah menarik minat Arab Saudi untuk melancarkan permainan berkenaan secara realiti. Blaze Media melaporkan orang ramai yang berusia 18 tahun ke atas boleh menyertai permainan tersebut yang akan bermula akhir Mac ini. Arab Saudi memberi jaminan tidak akan menonjolkan aksi-aksi ganas seperti yang dipaparkan dalam drama 8 episod itu. Pengalaman merasai sendiri permainan Squid Game ini akan diadakan di Riyadh di kawasan seluas 9,582 meter persegi. Berita perdana edisi 15 Februari berakhir di sini. Ikuti program inklusif musim kedua selepas ini bersama Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam sejahtera.